Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 30 Ogos bersama saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Berikut tajuk utama malam ini. Program Capchi Music Fest bukan anjuran kerajaan. Juga kerajaan perpaduan tekad angkat martabat Malaysia sebagai negara hebat. Sebelum ke laporan berita, kita saksikan amanat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar sempena Forum Ambang Merdeka langsung dari Masjid Putra, Putrajaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ingin saya memulakan amanat pada malam ini dengan mengajak hadirin semua untuk menghayati ayat dalam surah Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmatnya itu orang Islam yang bersaudara. Dan dahulu kamu berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripada neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan ayatnya kepada kamu supaya kamu mendapat hidayah petunjuk. Alhamdulillah, segala puji dan syukur setinggi-tingginya dirafakkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat kemerdekaan dapat kita bersama-sama berhimpun dalam majlis untuk menginsafi serta mensyukuri limpahan berkat daripada Maha Ar-Rahman. Hadirin serta hadirat yang dikasihi sekalian, detik jam 12.30 malam nanti kita akan memasuki gerbang 31 Ogos 2023. Ia menjadi tarikh keramat kepada seluruh rakyat untuk memperingati serta mensyukuri kemerdekaan negara. Alhamdulillah, sudah 66 tahun Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan nikmat kemerdekaan dan kesejahteraan buat kita. Tentunya kemerdekaan yang dikecapi ini tidak datang dengan percuma. Ia bertitik tolak daripada penat lelah, susah payah datuk nenek moyang kita yang bermandi darah berjuang menentang penjajah sehingga sanggup berkorban segala-galanya demi sebuah obor perjuangan. Pengorbanan insan-insan terdahulu tiada tandingnya, bermati-matian sehinggalah menyingsingnya fajar kemerdekaan. Semoga seluruh almarhum dan almarhumah para wiranegara dicucuri rahmat serta diberikan keampunan. Amin. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan telah diangkat menjadi tema sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Sesungguhnya ia amat penting sebagai pelantar untuk masyarakat terus mengurak langkah, memperkukuh kesatuan hati serta jati diri. Negara Malaysia sungguh bertuah, sebuah negara yang bersifat majmuk dengan kepelbagaian agama, bangsa dan adat budaya sejak turun-temurun lamanya. Masyarakat hidup penuh kerukunan, aman damai, saling bekerjasama, berkasih mesra dan hormat menghormati sesama tetangga.
Sifat dan sikap seperti inilah yang perlu dipertahankan sampai bila-bila. Umat Islam perlu menjadi qudwah, menyerlahkan sifat rahmah, menghilangkan syak wasangka serta menterjemahkan aplikasi fik ta'ayush dalam kehidupan seharian agar keharmonian masyarakat majmuk di Malaysia dapat terus disuburkan. Usahlah kita menjadi pemecah belah yang memporak-perandakan umpama api dalam sekam, mencetus provokasi dan menyebar fitnah. Sebaliknya, kita semua perlu membawa watak pendamai yang menyeru kasih sayang serta menyatu kesatuan ummah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maksudnya, sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Maka damaikanlah antara kedua-dua saudara kamu yang bertelingkah, serta bertawakallah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Begitulah juga hubungan bersama masyarakat bukan Islam. Al-Quran telah jelas memberikan pedoman akhlak bermuamalah seperti dalam surah Al-An'am ayat yang ke-108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Yang bermaksud, dan janganlah kamu mencerca benda-benda yang disembah oleh mereka selain Allah, kerana kelak mereka akan mencerca Allah secara melampaui batas kerana tiada pengetahuan mengenai Allah. Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan setiap umat tentang perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka tempat kembali mereka. Lalu Dia menerangkan kepada mereka apa-apa yang telah dilakukan oleh mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, di dalam masjid yang mulia ini, marilah kita bersama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati serta memberkati seluruh rakyat dan negara Malaysia. Ayuh bersama memperbaharui tekad dan azam seperti mana seruan Al-Quran untuk memperkukuh ikatan persaudaraan demi membangunkan watan kerana cinta dan sayang kita kepada tanah air tercinta. Akhir kalam, semoga agenda membangun Malaysia Madani akan terlaksana jua untuk mencapai al-falah di dunia dan di akhirat sana. Ucapan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Masjid Putra, TV Al-Hijrah dan seluruh agensi Hal Ehwal Islam di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama atas penganjuran majlis pada malam ini. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-66 Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kerajaan Perpaduan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu mengangkat martabat Malaysia untuk muncul sebagai negara hebat selain akan mempertahankan hak setiap rakyat. Beliau turut menegaskan betapa pentingnya untuk mengekalkan perpaduan sekaligus mengelak daripada perkara yang boleh melemahkan semangat itu dalam kalangan rakyat. Remehkan hal ini. Ada negara yang hebat muncul sebagai negara gagah dengan tamadun hebat, tapi hancur bukan sahaja kerana tata kelola dan rasuah, tapi kerana dimain api perkauman dan kefanatikan agama. Lihat saja di kalangan negara-negara berkembang yang lain, malah negara-negara maju, bahawa perbezaan itu boleh menjadi kekuatan. Perbezaan itu
boleh merosakkan sendi masyarakat dan kekuatan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan amanat sempena Hari Kebangsaan 2023 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC hari ini. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta barisan anggota Kabinet. Datuk Seri Anwar turut menegaskan bahawa perkara yang termaktub dalam perlembagaan seperti bahasa Melayu, kedudukan agama Islam, kedaulatan raja-raja dan hak Melayu serta Bumi Putra tidak harus dipertikaikan. Sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-66, Perdana Menteri mengajak semua rakyat memaknai erti sebenar jiwa dan fikiran yang merdeka dan semua rakyat Malaysia termasuk pemimpin harus mendalami bahawa negara ini adalah amanah yang perlu dijaga sebaiknya. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menerusi amanat itu turut memberi jaminan semua sekolah di negara ini dilengkapi prasarana asas menjelang Oktober ini. Jelas beliau, kemudahan itu lebih bermakna berbanding mercu. Ini disebutkan kemerdekaan pemikiran. Ini disebutkan kemerdekaan dan jiwa merdeka. Jiwa merdeka itu tidak kagum hanya dengan gedung raksasa. Jiwa merdeka itu dengan memberi pengertian apa arti keadilan bagi semua rakyat, bukan bagi beberapa kalangan elit terpilih. Sebab itu kita bangga alhamdulillah kerana tahun ini 2023 sebelum akhir tahun, secara spesifiknya bulan Oktober, semua sekolah di negara kita, sekolah kebangsaan, sekolah Cina, sekolah Tamil, sekolah Arab, semua tanpa kecuali kita jamin punyai prasarana asas yang munasabah dengan bumbungnya, dengan tandasnya. Sementara itu, mengulas mengenai Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 NIMP 2030 yang bakal dilancarkan hari ini, ia bakal menjadikan Malaysia negara industri berteknologi tinggi dengan transformasi digital. Transformasi digital dalam industri jelasnya bukan sahaja dapat mengembalikan Malaysia sebagai destinasi pelaburan unggul, malah meningkatkan lagi keupayaannya. Beliau berkata Malaysia ketika ini memperoleh semula perhatian daripada syarikat gergasi sehingga bersetuju menjadikan Malaysia sebagai pengkalan pelaburan penting termasuk Tesla INC dari Amerika Syarikat, Geely dari China dan Infineon Technologies dari Jerman. Beliau menyampaikan amanat itu di hadapan 6,000 hadirin di Putrajaya sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-66. Program Capchi Music Fest yang dianjurkan sempena sambutan 50 tahun KFC yang menimbulkan kontroversi baru-baru ini bukan anjuran kerajaan. Sebaliknya dianjurkan oleh pihak swasta dan korporat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar turut mengesahkan bahawa penganjur telah hadir ke Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM untuk memberi penjelasan dan membantu siasatan. Saya poin yang pertama yang saya nak sebutkan di sini, bahawa konsert Capchi yang diadakan pada 2 hari lepas saya ingat dia adalah satu dianjurkan oleh pihak swasta yang tidak ada kena-mengena dengan kerajaan lah. Kalau kita tengok dalam konteks apa yang berlaku 2 hari lepas ni, ada kehadiran anak-anak muda, anak-anak daripada tahfiz. Jadi saya ingat perkara itu perlu diambil kira oleh penganjur. Pihak JAKIM dan Puspal kita telah ada satu garis panduan yang jelas kalau mana-mana satu konsep nak dijalankan, dia perlu mengikut garis panduan yang dibuat tersebut. Semalam, Andrew Ung Han Ziang dalam satu kenyataan mengakui dia adalah individu yang membawa pelajar terbabit ke festival dan menjelaskan bahawa pihak penganjur termasuk kerajaan tidak terlibat dengan kehadiran mereka. Datuk Dr. Muhammad Naim berkata demikian selepas menghadiri pra-pelancaran sistem pengurusan halal Malaysia di Putrajaya siang tadi. MyHMS dibangunkan oleh syarikat dermaga Oil and Gas Sdn Bhd iaitu rakan strategik JAKIM yang membangunkan aplikasi telefon pintar Smart Halal sebagai medium semakan status produk halal atas talian. Pembangunan MyHMS kini sudah mencapai tahap 70% dan ia bakal memperkasa pengurusan halal Malaysia agar lebih pantas dan efisien.
Beli gula putih premium baru boleh beli gula pasir. Itu syarat yang dikenakan seorang pemilik kedai runcit menerusi makluman yang ditampal di premis berkenaan kononnya atas arahan kerajaan. Tindakan itu bagaimanapun mengundang padah apabila premis di Pengkalan Cepa itu diserbu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Kelantan kemarin hasil aduan orang ramai. Lepas kita dapat aduan, kita terus buat siasatan dan buat uji beli dan terbukti memang betul benda itu berlaku dan kita telah ambil tindakan di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 pada peniaga perniagaan kerana dia menggunakan syarat yang tidak munasabah tanpa kebenaran pengawal. Peruncit yang berusia 30-an itu dikesan melakukan 3 kesalahan iaitu menjual barang kawalan melebihi harga yang ditetapkan, gagal mempamir tanda harga dan menjual gula dengan mengenakan syarat tidak sah. Turut disita 48 kg gula pasir serta dokumentasi berkaitan untuk siasatan lanjut. Tambah Azman, motif pembelian bersyarat itu dipercayai untuk melariskan jualan gula premium yang kurang dibeli pembeli berikutan harga yang lebih tinggi berbanding gula kawalan. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Baru. Azman turut mengumumkan kejayaan pihaknya merampas 8,000 unit barangan tiruan pelbagai jenama dengan nilai lebih RM117,000 dalam operasi pada Isnin dan Selasa lalu. Dalam operasi bersama pemilik cap dagang itu, 3 gudang penyimpanan dan kedai sekitar Kota Baru diserbu dan pihaknya merampas barangan tiruan berupa beg, jam tangan, pakaian dan peralatan elektronik. Baik, selepas ini, bebas dari tirai besi, erti kemerdekaan sebenar buat banduan. Malaysia tidak mengiktiraf tuntutan China di Laut China Selatan seperti digariskan dalam Peta Standard China edisi 2023 yang meliputi kawasan maritim Malaysia di Sabah dan Sarawak. Wisma Putra dalam satu kenyataan berkata, Peta Standard China edisi 2023 itu sama sekali tidak mengikat Malaysia. Malaysia dalam pada itu konsisten menolak tuntutan kedaulatan, hak kedaulatan dan bidang kuasa mana-mana pihak asing ke atas fitur maritim atau kawasan maritim negara berdasarkan Peta Baru Malaysia 1979. Ia selari dengan pendirian Malaysia berhubung isu tuntutan dan persempadanan maritim di Laut China Selatan yang pernah ditegaskan sebelum ini. Semalam, media melaporkan Peta Standard China edisi 2023 yang dikeluarkan Kementerian Sumber Asli Negara itu meliputi sebahagian besar perairan Malaysia, berhampiran Sabah dan Sarawak serta beberapa kawasan di India yang didakwa milik negara itu. Bank Islam Malaysia Berhad, Bank Islam merekodkan peningkatan 14% keuntungan bersih sebanyak 254.4 juta ringgit bagi suku kedua tahun ini berbanding tempoh sama pada 2022. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bank Islam Muhammad Muazzam Muhammad berkata hasil Bank Islam meningkat 39.4% kepada 2.24 bilion ringgit dalam tempoh tersebut berbanding 1.56 bilion ringgit tahun lalu. Alhamdulillah, kami dapat mencatatkan pencapaian lebih baik berdasarkan kepada keuntungan bersih yang meningkat sebanyak 14% berbanding dengan separuh pertama pada tahun lepas, dan juga apabila kami mencatatkan kedudukan yang lebih kukuh di mana kami dapat mengembangkan portfolio pembiayaan kami sebanyak 9% berbanding tahun sebelum ini, dan juga dari segi kedudukan modal Bank Islam lebih teguh, lebih baik daripada industri. Tambah beliau, peningkatan itu didorong pertambahan pendapatan bersih ekoran pendapatan bukan berasaskan dana lebih tinggi iaitu 117.2 juta ringgit atau 134.8%, dipacu pendapatan pelaburan lebih baik serta laba bersih lebih tinggi daripada transaksi pertukaran asing. Jelas Muhammad Muazzam, prestasi separuh pertama tahun ini mencerminkan keutuhan dan fokus Bank Islam dalam menyampaikan nilai kepada pemegang taruh walaupun berdepan lanskap pasaran yang mencabar.
Sebagai bank perintis bagi program iTekad, pihaknya berhasrat untuk mengukuhkan daya tahan ekonomi dan memupuk aliran pendapatan mampan untuk usahawan mikro yang layak. Sejak diperkenalkan pada tahun 2020 sehingga 31 Julai 2023, Bank Islam telah mengagihkan sebanyak 14 juta ringgit bagi iTekad dan telah memanfaatkan lebih 900 penerima. 16 banduan penjara reman Pulau Pinang merasai erti kemerdekaan sebenar apabila dibebaskan lebih awal menerusi program pembebasan banduan secara berlesen PBSL Ihsan Madani. Lebih bermakna, hari penuh makna itu diraih sehari sebelum sambutan Hari Kebangsaan ke-66 esok. Banduan dikenali sebagai Zamri merasai kegembiraan berganda kerana dia bukan sahaja bebas dari tirai besi, bahkan menyambut hari kelahirannya yang ke-49 esok. Dia yang sepatutnya dibebaskan pada Oktober depan bertekad untuk membina kehidupan baharu. Saya tak kembali dah. Saya boleh nak berubah. Tak sangka. Yang tu ke dari budi baik buat penjara. Jadi plan selepas ini? Saya nak berhenti mau. Bagi banduan dikenali sebagai Faiz yang dipenjara atas kesalahan dadah, mengakui kehidupan di sebalik tirai besi banyak membentuk dirinya menjadi manusia yang lebih baik. Duduk dalam ni dapat bina kehidupan yang lain, pengajaran, pengajaran mau. Lepas tu dapat apa? Macam-macam lah benda ni. Tak mau dah balik. Tak mau balik, tak mau dah. Lepas ni kena apa? Tak mau main dah. Sekali ni lah. InsyaAllah. Sangka tak nak bebas awal? Tak sangka. So, macam mana bila habak atau cik akan bebas? Mak sonok, gembira. Pengarah penjara reman Pulau Pinang Muhammad Juso Ismail berkata, program pembebasan banduan secara berlesen Ihsan Madani ini melibatkan banduan berusia 30 hingga 60 tahun itu. Sepatutnya diorang bebas paling lewat bulan 2. Paling lewat bulan 2. Jadi sekarang ni banduan ni ada peluang lah balik ke pakuan keluarga lebih awal daripada tarikh pembebasan yang sebenarnya. Berapa ramai yang kembali kepada keluarga dan yang bekerja dengan majikan? Kembali kepada keluarga 4 keluarga sahaja dan selebihnya kepada majikan. Selain dibenarkan pulang ke pangkuan keluarga, orang bebas berlesen OBB ini juga ditempatkan bersama pihak industri melalui inisiatif Corporate Smart Internship CSI dan ditempatkan sehingga selesai tempoh hukuman dengan jaminan pekerjaan. Berbekalkan jiwa patriotik yang tidak pernah pudar, seorang pesara dari kampung Santan Kangar menterjemah rasa cinta terhadap negara dengan mengibarkan ratusan jalur gemilang di kediamannya. Bukan setahun dua tetapi sudah 30 tahun. Aktiviti itu dilakukan Abdul Aziz Syahari tiap kali menyambut Hari Kemerdekaan. Lebih manis, hobi serta semangat patriotiknya itu turut mendapat sokongan isterinya, Ku Hafsah, Ku Abdul Rahman. Setiap kali bulan kemerdekaan, setiap sudut rumah ini dihiasi dengan kibaran bendera Malaysia dan bendera Perlis sekaligus menghidupkan suasana ketika menyambut hari bersejarah itu. Abdul Aziz mengakui jiwanya berasa kosong jika tidak meneruskan rutin ini yang dimulakan sejak tahun 1990-an. Saya suka menghiasi bendera sebelum bulan kebangsaan ini. Kalau saya tak pasang bendera memang merasa kekosongan, kosong dan sunyi, tak meriah. Bila masuk bulan kebangsaan ni, memang jiwa kita nak memasang bendera. Sonok tengok kekibaran bendera Malaysia lah. Lebih bersemangat, Abdul Aziz turut dibantu anaknya Isma Hafizal bagi menghidupkan nostalgia kemerdekaan selain mengekalkan elemen klasik. Jelas Isma, jiwa patriotik ini diwarisi dari sifat bapanya yang telah menonjolkan semangat itu sejak dari kecil. Lebih rasa macam semangat tu ada kat kita. Sebab kita ni rakyat Malaysia kan. Tak rasa semangat. Saya memang duk pasang bendera macam ni. Saya tahu lagu ni. Sebab apa dalam kampung semua orang main kot ni kan. Sebab kami semangat kita kan. Semangat mereka orang kita. Hari Kemerdekaan bukan sekadar mengibar bendera, tetapi lebih bermakna nilai perjuangan dan pengorbanan yang pernah dicurahkan wiranegara. Bagi mengenang kembali peristiwa bersejarah,
Abdul Aziz turut menyediakan ruang informasi yang dipenuhi dengan koleksi-koleksi gambar dan trivia kemerdekaan di sudut yang digelar Pondok Merdeka. Tidak terhenti di situ, semangat patriotik berkenaan cuba disemarakkan Abdul Aziz dan isterinya dengan bersiar-siar di sekeliling kampung dengan menaiki basikal serta motosikal antiknya yang dihiasi dengan jalur gemilang. Selepas ini, New York benar laungan azan setiap hari Jumaat dan sepanjang Ramadan. New York membenarkan laungan azan pada setiap hari Jumaat dan sepanjang bulan Ramadan. Datuk Bandar New York, Eric Adams, berkata laungan azan dalam tempoh itu juga boleh dibuat tanpa perlu memohon kebenaran. Adams berkata telah wujud kekeliruan sejak sekian lama azan tidak dibenarkan di bandar itu. Bagi membuktikan penerimaan mereka terhadap masyarakat Islam, Adams juga telah mengetepikan karenah birokrasi bagi memboleh azan dilaungkan tanpa perlu memohon kebenaran. Ketika memaklumkan perkara itu dalam sidang media semalam, Adams juga berkata penduduk bandar itu bebas mengamalkan kepercayaan mereka mengikut undang-undang ditetapkan. Berdasarkan arahan terbaru itu, azan di New York dibenarkan antara jam 12.30 tengah hari hingga 1.30 petang pada setiap Jumaat dan pada waktu berbuka puasa pada bulan Ramadan. Pengumuman Datuk Bandar itu mendapat penghargaan komuniti Islam New York yang turut berterima kasih atas usaha tersebut. India kekal membenarkan ekspor beras ke Singapura walaupun terdapat larangan perdagangan beberapa varieti bagi mengawal harga domestik. Kebenaran ekspor ke Singapura itu dipercayai kerana hubungan yang sangat strategik antara kedua negara. India melarang ekspor beras hancur pada September tahun lalu dan pada 20 Julai mengharamkan ekspor beras putih bukan basmati. Pada 27 Ogos, larangan dilanjutkan untuk menguatkuasakan sekatan ekspor yang lebih ketat berbanding yang diumumkan sebelum ini. Pun begitu disebabkan hubungan istimewa India-Singapura, negara itu telah memutuskan untuk membenarkan ekspor beras bagi memenuhi keperluan keterjaminan makanan Singapura. Langkah India melarang ekspor beras telah menyebabkan kenaikan harga beras global. Keputusan itu bagaimanapun perlu dibuat India bagi mengawal inflasi makanan tempatan akibat implikasi pilihan raya dan keterjaminan makanan. Sekian untuk malam ini. Saya Fazida Mustafa dan Jurubahasa Isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.